Okey, hai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Okey, hari ini kita teruskan dengan pembelajaran kita selepas cuti hari raya dan cuti sekolah sebenarnya. Okey, disebabkan itu mungkin disebabkan itu juga saya tidak ada kelas dan tidak belajar pada cuti yang telah lepas. Okey, namun ada nota yang saya telah berikan. Pastikan untuk pelajar-pelajar yang kereta, saya benarkan anda untuk mencetak nota yang telah saya sediakan. Namun untuk pelajar-pelajar yang tidak mempunyai kereta, harap tidak memaksa ibu bapa untuk membeli pencetak ataupun printer. Right, anda boleh menulis nota. Okey, sebab untuk sepanjang PKP ni perbelanjaan semua masih teringatlah perlu dihadkan, dijaga. Okey, alright. Selamat datang kepada pelajar yang baru. Okey, sebab itu saya memberi peringatan berkaitan apa yang telah saya pernah memaklumkan sebelum ini. Alright. Okey, so untuk hari ini, untuk minggu ini, hari ini sahaja kelas kita dan kita akan bersambung kelas pada minggu hadapan kerana hari Khamis saya mempunyai hal. Okey, saya ada hal di luar. So, saya tidak dapat adakan kelas ASK pada hari Khamis ini. So, untuk kelas seterusnya adalah pada hari Selasa waktu yang sama. Namun, sebarang perubahan saya akan maklumkan di dalam grup WhatsApp. Okey, alright. Okey, so kita teruskan. Okey, so untuk hari ini, kita akan pergi kepada struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah. Okey, so sesiapa yang tak ada nota, tolong semak Google Classroom. Okey, semua nota ini saya telah letak di dalam Google Classroom, namun tugasan saya belum berikan lagi. Okey, untuk tugasan sebelum ini tolong selesaikan kerana itu adalah mengikut penilaian PBB anda. Okey, mungkin saya belum semak, saya akan semak nanti dan akan beri ulasan sekiranya ada kesalahan. Sila buat redo balik untuk memastikan anda mendapat PBD mengikut tahap yang sepatutnya lah. Okey, so hari ini kita struktur kawalan ulangan. Okey, sebelum kita teruskan, ingat balik apa itu struktur kawalan ulangan. Okey, di mana situasi ataupun persekitaran kita yang kita boleh nampak berlakunya struktur kawalan ulangan ini. Okey, sekiranya awak ingat struktur kawalan ulangan, terdapat yang paling mudah adalah pada lampu isyarat. Okay, I know in the PKP or sepanjang MCO ni mungkin anda tak pernah keluar ataupun pernah keluar walaupun sekali, okay? Ataupun you ingat je sebelum-sebelum ini, okay? Alright, so seperti mana yang saya katakan adalah lampu isyarat. Okay, kalau even you berhenti di lampu isyarat, your parents drive a car or a motorcycle, okay, mereka berhenti di lampu isyarat. Apabila you lihat lampu isyarat dia akan berulang namun mempunyai tempoh yang ditetapkan. Misalnya pada jalan anda, okey, saya ambil hanya satu lorong saja arah jalan, mungkin lampu merah dalam 90 saat, kemudian dia akan bertukar ke kuning berapa saat, lepas merah hijau, dan hijau berapa saat, mungkin ada dalam tempoh 20 saat dan dia akan bertukar ke kuning. Okey, kuning biasanya dalam 2-3 saat untuk memberi tempoh anda memberi kereta, dan merah semula dan dia akan berulang sehingga mungkin lampu isyarat tersebut mengalami masalah. Okey, itu adalah contoh struktur kawalan ulangan. Okey, selain itu struktur kawalan ulangan anda boleh lihat pada tarian ataupun senam robik. Mengapa kita kata di sini ada struktur kawalan ulangan? Apabila kita lihat, okay, even you senaman, you memanaskan badan, berapa kali ulangan yang you buat? Okay, biasanya kiraan 8 itu berulang. Alright, posisi yang sama, okay, contohnya pandang atas, okay, berapa kali? Ulanglah. Okay, alright, kali ini kita libatkan, okay, tetapkan di dalam struktur kawalan ulangan yang melibatkan dalam penyelesaian masalah. Okey, ini adalah contoh penerangan serba sedikit berkaitan struktur kawalan ulangan di mana pengajar cara mengarahkan komputer melaksanakan langkah-langkah tertentu secara berulang kali.
Okay, misalnya macam saya katalah, okay, kita sebagai pengatur cara, kita nak lampu isyarat tu bergerak berapa second. Dia akan ulang hingga habis second, baru bertukar ke warna hijau. Okay, dah habis berapa second, dia akan bertukar kepada kuning. Itu nampak. Okay, kita mengarahkan lampu isyarat. Okay, ulang berapa kali. Ataupun kita buat yang macam saya katalah tarian ataupun senaman. Kita buat robot kan. Okay, berapa kali ulangan dia. Kita tetapkan, okay, pandang atas senaman. Okay, saya nak sampai 8 kali. Nampak? Okay. Alright, mengapa pentingnya struktur kawalan ulangan ini? Right? Ia adalah untuk mengelakkan supaya kod yang ditulis tu tidak perlu panjang dan memakan ruang. Okay? Takkanlah awak nak tulis. Okay, contohnya lampu isyarat merah. Dia mungkin akan ulang ataupun mengambil tempoh masa 80 saat. Awak nak tulis ke? Lampu isyarat merah, isyarat merah, lampu isyarat merah, lampu isyarat merah. Sebanyak 80 kali. Tidak. So, bagaimana untuk memudahkan kod ini tidak perlu panjang, so dia akan repeat lah. Itu kita akan gunakan repeat tersebut. Okay, berapa kali kita akan repeat. Contoh itu yang kita gunakan di dalam Scratch. Okay, dalam Python akan sedikit berbeza nanti. Okay, alright. Penambahbaikan adalah lebih mudah berbanding pengatur cara yang tidak menggunakan gelong. Okay, pengatur cara perlu menggunakan sintaks formula ubah yang sekam sebagai pembilang, sebagai pengkodan yang dikawal dengan bilangan. Ia boleh terima arahan input, okay, untuk melakukan operasi. Di sini saya ada sedikit operasi matematik seperti penambahan bus, senarai nombor, mengira purata. Okay, nanti kita akan lihatlah. Okay, kod mengandungi syarat. Syarat tu macam saya katalah, belum melebihi masa berapa ni, dia akan tetap merah. Dah lebih masa baru pergi hijau. Contoh tarian tadilah ataupun senaman belum sampai 8 dia akan ulang. Dah lebih 8 baru next step. Okey, langkah tersebut kita panggil gelong ataupun loop. Kod bagi setiap pusingan kita panggil lelaran ataupun iteration. So this keyword you must remember, sometimes dia akan tanyakan kepada anda apa itu gelong, apa itu loop di dalam soalan-soalan exam, dan apa itu lelaran. So awak kena tahu, bukan tanya cikgu. Masa exam kalau ada, cikgu apa itu lelaran, saya tak tahulah. Okay, sedangkan telah diterangkan kepada anda perlu ingat apa keyword-keyword yang penting. Okey, so ini adalah struktur kawalan ulangan. Di bawah struktur kawalan ulangan ini sebagai revision sebenarnya yang ini anda dah belajar. Terdapat gelong for dan juga gelong while. Okey, for dan juga while. Okey, gelong for adalah dikawal dengan bilangan lelaran yang diketahui. Maksudnya kita tetapkan berapa ulangan lelaran tersebut, berapa kali dia akan ulang. Manakala gelong while dikawal dengan keadaan dan bilangan lelaran yang tidak diketahui. Nanti yang this one sudah belajar, so tolong ingat balik apa beza for dan juga while. Okay. Alright, so this one tambahan nota, struktur kawalan untuk dan struktur kawalan selagi. Untuk ni adalah for. For ni adalah struktur kawalan untuk. Struktur kawalan selagi adalah gelong while. Digunakan sebagai struktur kawalan pra-ujian ataupun pre-test untuk menguji syarat sebelum melaksanakan lelaran. Penggunaan struktur kawalan untuk dan selagi ataupun for and while diterangkan menggunakan bahasa pengatur caraan Python. Okay, so this one adalah contoh yang ada di dalam persekitaran kita, di mana permainan interaktif dalam telefon pintar menggunakan struktur kawalan ulangan bagi mengawal fungsi log masuk ke aplikasi. Balkis diminta oleh guru untuk membangunkan atur cara yang mengawal log masuk dengan menggunakan struktur kawalan ulangan. Jika pengguna berjaya log masuk, atur cara akan paparkan selamat datang sebanyak 3 kali. Di sini, pada soalan ini, pada bahagian manakah yang anda rasa terdapatnya struktur kawalan ulangan? Okay, tolong jawab pada ruangan chat section tu, saya nak lihat. Brian dah left dah. Brian, saya tengok left. Mungkin data okay, mungkin data Brian tiba-tiba tak ada kat situ. Okay, so boleh tulis pada ruangan chat section tersebut, pada soalan tadi, pada bahagian manakah
Yes, biasanya memang Tarun Gila yang selalu jawab. Yang lain senyap, dia tak memberi respon. Okay, thank you Tarun G. Okay, so daripada soalan tersebut, okay, kita boleh nampak pada suatu kawalan ulangan terdapat pada paparan selamat datang kerana ia akan paparkan selamat datang sebanyak 3 kali. Okay, bila dah ada tetapan, so kita boleh tahulah sama ada ia adalah belum 4 ataupun belum 1. Alright, thank you Puan. Puan pun jawab. Good. Okay, thank you yang sangat yang memberi respon. Okay, so daripada sini kita boleh tahu tak, awak ingat, awak kena tahu daripada sini jenis kita dah tahu struktur kawalan ulangan, tapi yang mana satu, sama ada 4 ataupun 1. That one, ingat balik, dah pernah diajar. Okay, alright. Okay, so ini adalah langkah-langkah untuk kita menyelesaikan masalah. First, kenal pasti pernyataan masalah. Tengok dahulu banyak soalan. Alright, yang paling penting di dalam langkah 1, 3 perkara ini awak kena ambil kira, iaitu input, proses, output. Okay, itu adalah perkara yang biasa yang perlu anda kenal pasti. Alright, so first step, kenal pasti input iaitu ID untuk log masuk. Kenapa ID untuk log masuk? Lihat balik soalan. Okay, dia nampak mengawal log masuk jika pengguna berjaya log masuk. So bagaimana nak berjaya log masuk? Bermaksud perlu ada ID log masuk. Seperti mana you log in di dalam mungkin Facebook, Instagram ataupun apa sahaja game. Okay, kalau you ada game pun ada daftar login semua kan. So you ada ID anda. Okay, nampak sebab tu inputnya adalah ID untuk log masuk. Setiap daripada anda perlu ada ID, betul? Okay, kemudian apa yang kita perlu tahu? Okay, proses dan struktur kawalan yang terlibat, iaitu log masuk lah. Okay, kita dah ada ID. Yang prosesnya adalah log masuk. So proses untuk mengenal pasti sama ada ID anda tu betul ke tidak. Okay, log masuk tu adalah prosesnya. Alright, dan paparan outputnya adalah selamat datang sebanyak 3 kali. This one kenal pasti output Jadi saya ada tersilap sikit. Okay, kenal pasti output iaitu paparan selamat datang sebanyak 3 kali. Okay, second step, menulis algoritma. Okay, algoritma ingat, tidak ada mula, tidak ada tamat. Pseudocode ada mula dan tamat. Manakala carta alih melibatkan bentuk gambar rajah. Okay, so menulis algoritma awak buat yang biasa dalam ni. Kita pakai draft sebelum kita menulis pseudocode ataupun carta alih dengan betul. Okay, first, isytiharkan pembeli ubah ID dan I. Apa itu I? Ingat, I biasanya kita panggil dia sebagai index. Okay, berapa kali dia akan ulang. Okay, index kita mulakan. Kebiasaannya I adalah bermula daripada kosong, namun bergantung kepada pengatur cara untuk menetapkan sesuatu pemboleh ubah ataupun pemalang. Okay. Right, setkan ID sama dengan 1, 2, 3. Pengguna masukkan ID, setkan jawab kepada ID yang dimasukkan. Okay, while jawab. Okay, ni. This one kita dah belajar hari tu. Tanda seru sama dengan 1, 2, 3. Ulang langkah 3. 3 I kurang dan sama dengan 3, paparkan selamat datang. Okay. So this one, ingat balik apa maksud tanda seru dan sama dengan. This one boleh lihat pada nota. Okay, pada tajuk sekejap, saya lihat dahulu. I think gabungan jenis data. Banyak sangat nota. Di situ ada bentuk. Saya lihat dahulu. Ini sekejap. Pada nota yang sebelum ini kita ada belajar bentuk-bentuk yang jenis-jenis data semua tu Sekejap. Kita lihat dahulu. Okay, nanti awak lihat ada maksud hari tu kita dah belajar apa maksud ni. Okay, kenapa?
Alright, sekiranya Y tu apa? Ingat balik Y. Okey, selagi tanda seru sama dengan apa maksud dia? Bukan sama dengan 123, dia akan ulang lah. Maksudnya dia tak masukkan ID 123, so dia akan ulang. Okey, sampai kalau sama 123 baru dia proses seterusnya, dia akan paparkan lagi index. Okey, tidak kurang dan sama dengan 3, dia akan paparkan selamat datang tu 3 kali. Okay, so this one melukis kata alih. Sama saja, pastikan pilih bentuk kata alih yang betul. Okay, you boleh nampak di sini setkan jawab sama tak dengan ID yang dimasukkan. Kalau dia jawab okay, tak sama dengan 1, 2, 3, dia akan ulang. Maksudnya ID anda masukkan tu salah. Okay, sekiranya ID betul, dia akan ulang. Adakah I? Sebab I bermula dengan 1, betul? Okay, I, kita mulakan set dengan 1. 1 lebih kurang tak? Dan sama dengan 3. Ya. Okay, you boleh nampak sebab kita dah setkan I di sini. Okay, kita setkan I bermula dengan 1. Kenapa kita setkan I bermula dengan 1? Okay, ada sesetengah I dia akan bermulakan dengan kosong. Okey, kenapa kita mulakan I dengan 1? Kerana paparan selamat datang yang pertama, dia terus paparkan yang pertama. Dia tak akan kosong. Dia kalau kosong tak ada apa-apa paparan. Okey, ada setengah bermula dengan kosong, tetapi di sini kita mulakan dengan 1 sebab dia nak paparkan selamat datang. Perkataan yang pertama tu selamat datang sebagai yang pertama. Okey, right. Oh, sorry. Nilai 1 sebab I ni dah 1 kan? 1 lebih kurang dah sama dengan 3 tak? Ya. So I akan tambah 1. Sebab tadi 1 kan? 1 tambah 1 berapa? 2. So I yang baru akan jadi 2. Dia akan paparkan selamat datang. Ulang. 2 lebih kecil tak? Dan sama dengan 3? Ya. So I yang letter tadi 2. 2 tambah 1 berapa? 3. So 3 dia akan paparkan juga selamat datang. Dia akan ulang. 3 lebih kurang dah sama dengan 3 tak? Ya, sebab 3 sama dengan 3 kan? Okey. Okey. So dia akan tulis 3 tambah 1 sama dengan 4. Paparkan selamat datang sekali lagi. Right, sekarang I yang baru adalah 4. 4 lebih kecil dan sama dengan 3 tak? Tidak. So dia akan terus tamat. Okay, so means paparkan selamat datang. Kalau you nak mulakan dengan kosong, boleh tau sebenarnya. Boleh. Siapa kata tak boleh? Okay. I sama dengan kosong. Namun syarat di sini akan berbeza. Okay. Kenapa? Ingat. Kalau kosong lebih kecil dan sama dengan 3, adakah paparkan selamat datang ni you kena tahu dia akan paparkan berapa kali. Okay, ingat di sini pengatur telah menetapkan indeks bermula dengan 1. Tapi di sini syarat anda perlu tahu. Kalau sini kosong, sini awak kena berubah. Sebab ingat, selamat datang hanya boleh dipaparkan sebanyak 3 kali saja. So awak kena kenal pasti syarat di sini. Okey? Memang sedikit pening tapi awak akan nampak bila kita buat coding nanti. Okey. So nampak, okay, this one adalah coding menggunakan Python. Saya hanya menggunakan online Python. Okay, so first kita setkan pemalah ID iaitu 1, 2, 3. Okay, jawab, pemilih ubah jawab diumpukkan dengan nilai yang dimasukkan pengguna. Okay, so dia tulis jawab. Okay, pengguna perlu menjawab. Masukkan nombor ID anda. Okay, jika jawab 1, 2, 3. Kalau bukan 1, 2, 3, dia akan ulang balik. Dia akan tanya 1, 2, 3. Dia akan tanya baliklah sebab jawapan tidak menepati ID tersebut. Sekiranya betul jawapan, I in range. Jika I dalam range-nya apa? Masih dalam lingkungan 3, paparkan selamat datang. Dan dia akan ulang. Selagi I masih di bawah 3, dia akan printkan selamat datang. Okay, apabila anda mencuba menaik coding ini adalah paparan output anda. Contoh saya masukkan 1, 2, 2. Kenapa tak boleh? Sebab ID yang kita telah ditetapkan adalah 1, 2, 3. Sebab tu dia ulang. Maksudnya ID yang pertama ni saya masukkan salah. Macam tu juga kalau you punya handphone kan. You masukkan ID yang salah. Dia akan tanya balik.
masukkan nombor ID yang betul lah. Okey. So 1, 2, 3. Apabila anda masukkan ID yang betul, dia terus paparkan selamat datang. Okey. Alright, so this one lah sekejap Saya betulkan this one. Alright. Okay, dalam pengaturcaraan Python, syntax for, ingat syntax for digunakan untuk struktur kawalan untuk. Okay, di mana? Awak boleh lihat, awak boleh ubah gelung terbentuk. Ini adalah for. For, apa nama pun boleh ubah gelung dalam range. Range dia berapa kali. Okay, biasanya for kita tak ada kosong. Sebab tu tadi dia tak mulakan dengan kosong. I tidak dimulakan dengan kosong. Dia nampak I tidak dimulakan dengan kosong. Okey. Tetapi ada sesetengah semasa tingkatan 3 nanti akan datang. Okey. I kebanyakannya bermula daripada kosong. Tetapi untuk for tidak dimulakan dengan kosong. Okey. Dia akan mulakan dengan 1. Okey. You boleh nampak for I. Sebab kita setkan pemula ubah dia juga sebagai I in range. Okey, dalam dia punya gelung tu, dalam range berapa? Okey, apa pernyataannya? Macam syarat dia tadi, dia akan paparkan selamat datang lah. Okey. Alright, pemula ubah gelung terbentuk sebaik saja syntax for di type. Pemula ubah tidak perlu diisytiharkan dahulu. You tengok, dia ada isytihar tak I? Tidak ada. Okey, tetapi di dalam kata alif perlu setkan sahaja, tetapi dalam kode tidak perlu isytiharkan. Okay. Alright. Lelaran bermula dengan pemula ubah gelung terumpuk dengan nilai pertama dalam data. Melaksanakan kod pernyataan. Lelaran berterusan mengikut urutan dalam data dan berhenti apabila sampai ke nilai terakhir. Okey, mungkin anda akan keliru sedikit. Kenapa di sini ada I sama dengan I tambah 1, tetapi di sini tidak ada. Okey, sebab proses tu dia akan berulang sendiri. Dia akan tambahkan nilai tersebut secara sendiri. Okey, anda tak perlu pun tulis I sama dengan I tambah 1. Tidak perlu, dia akan terus paparkan sebab kita dah beritahu dah. Okey, dalam lingkungan 3, selagi belum 3 kali, dia akan terus berulang, akan berlaku lelaran tersebut. Okay. Alright. Okay, pengatur cara perlukan sebuah this one. Nampak? Okay, contoh kalau atur cara tanya sebanyak 5 kali. Nampak? Tadi 3 kali kan? Sekarang kita nak paparkan tanya 5 kali kalau soalan jawab dengan betul. Bagaimana? Sebab tu kita menggunakan fungsi range. Range ni digunakan kemudian kita tuliskan di dalam kurungan berapa kali kita nak ulang. Okey, nampak? Fungsi range bermaksud bilangan lelaran struktur kawalan for. So kita terus tulis di dalam tersebut. Okey, nombor yang digunakan dalam fungsi range kita panggil sebagai parameter. So nombor di dalam bentuk kurungan ni kita sebut sebagai parameter. Untuk dia akan tahu berapa kali bilangan lelaran. Maksudnya berapa kali ulang. Okey, parameter yang digunakan mestilah integer daripada nombor positif ataupun nombor negatif. Okay, ingat. So this one tidak akan ada di dalam soalan. So anda perlu hafal dan perlu ingat. Okay. Apakah coding yang perlu digunakan semua. Okay. Alright. So ini adalah cara penulisan parameter bagi fungsi range. Okay. So this one you boleh nampak ataupun boleh lihat pada buku teks anda sebenarnya. Okey. Alright. Range henti bermaksud ada satu nombor je kan. Okey. Henti ialah integer bagi urutan berakhir. Macam tadi dia ada satu nombor je kan. Bila ada satu nombor saja bermaksud dia akan ulang sebanyak 3 kali. Alright. Dia akan sehingga 3 kali dan dia akan stop. Okey. Urutan bermula. Urutan bermula dengan sifar sehingga 1 digit sebelum integer henti. Kalau sini 3, dia akan ulang 3 kali. Kalau sini 5, dia akan ulang 5 kali. Okey, ini adalah contohnya range 3. So dia akan bermula 0, 1, 2. Okey. Kan macam saya katalah indeks tu dia akan bermula pada 0, 1, 2. Dia berbeza tau. Ulangan berapa kali tetapi kita mulakan dengan nilai 0. Dia
coding ni kita kena faham sedikit apakah term-term yang sesuai dan akan digunakan. Okay. Namun sekiranya anda ingin menggunakan range mula henti, alright, mula henti tu bermaksud bracket, mula, apa nombornya, koma, henti, sampai yang keberapa, tutup. Okay. Mula ialah integer bagi urutan bermula, henti ialah integer bagi urutan berakhir, dan apa maksudnya urutan bermula dengan integer mula sehingga satu digit sebelum integer henti. Okey, contoh. Anda tulis range bracket 3, 7. Okey, nampak? Bracket 3, 7. Okey, bermaksud pernyataan tersebut dia akan bermula dengan nilai 3. Nampak? Dia bermula dengan nilai 3, 4, 5 dan 6. Kenapa tidak ada 7? Sebab dia akan berhenti sebelum nilai tersebut. Okey, kalau kita kira 3, 4, 5, 6, 7 bukan. Okey, kita bermula 3. Right, 3, 4, 5, 6. So akan ada ulangan sebanyak 4 kali berlaku. Bermaksud dia akan bermula dengan nilai 3, 4, 5 dan 6. Dia tidak akan terus ke 7. This one you akan tahu apabila kita menggunakan nilai index nanti. Macam ni lah. Okay, kita henti. Kita kena berhenti sebelum nilai 3. This one kita kena berhenti sebelum nilai 7. Okay. Sekiranya ada 3 nombor yang anda ingin masukkan, bermaksud anda menggunakan fungsi range, iaitu mula, henti, langkau. This one memang pening sedikit. Okey, untuk apabila melibatkan fungsi range memang agak sedikit keliru. So anda kena faham apabila ia melibatkan coding. Okey. Alright, misalnya mula bermaksud integer yang kita akan mulakan dengan nilai apa. Okey, kemudian diikuti dengan nilai henti iaitu integer bagi urutan berakhir, dan langkau ialah integer yang menunjukkan perbezaan antara dua digit bersebelahan dalam urutan. Okey, contohnya range. Okey, dalam lingkungan nombor 3 iaitu mula, nombor yang akan last adalah 10, langkau 2. Okey, nampak langkau mesti langkau 2. Apa maksudnya? So jawapannya ataupun nombor yang akan terlibat adalah kita mulakan dengan 3. You perasan tak ada nombor 4? Sebab dia langkau 2, tambah 2. Tambah 2 dia akan jadi 5. Tambah 2 lagi 7. Tambah 2 lagi 9. Kenapa tak ada lagi? Sebab kita perlu tamat sebelum nombor 10. So berapa kali ulangan akan berlaku? 4 kali. Nampak? Semua ini tidak diterangkan di dalam exam. So awak kena hafal tau. Kalau satu nombor saja dia dalam fungsi range, satu nombor berapa kena berhenti. Kalau ada 2 nombor, ingat awak sendiri kena hafal. Okey, biasanya memang pelajar keliru apabila melibatkan coding ataupun fungsi range nanti. Okey, memang banyak soalan sebenarnya apabila melibatkan fungsi range ni, dia sedikit memeningkan. Okey, especially apabila menyelesaikan masalah. Pernah soalan ini keluar semasa, I'm not sure PT3 or semasa PT3, memang sedikit memeningkan seorang pelajar menyelesaikan soalan ini. Okey. Alright. Okey. Tadi kita dah pergi kepada gelombang iaitu untuk sekarang ni kalau melibatkan syntax while ataupun gelong while, okay, kita panggil struktur kawalan selagi. Bagaimana cara pernyataannya, bagaimana untuk menulis codingnya di dalam Python. So while, tadi kan for kan? Nampak while, apa syaratnya mesti dalam bentuk ungkapan boolean. Boolean ni apa dia? Ingat, dia hanya ada ya ataupun tidak sahaja. Ingat ya ataupun tidak sahaja. Okay, alright. Dan tulis apa pernyataan ataupun apakah output yang mungkin bersesuaian dengan struktur kawalan selagi itu. Okay, dia biasanya struktur kawalan while, okay, dia lebih kurang ataupun serupa dengan kenyataan if. Okay,
Macam saya kata tadi, boolean, benar ataupun tidak benar, ya ataupun tidak. Untuk menentukan sama ada gelung akan berhenti ataupun terus berulang. Okay, so this one sebenarnya untuk suatu kawalan selagi dan juga untuk anda dah belajar. Cuma ini hanya melibatkan apabila kita menulis coding sahaja. Lebih menekankan di dalam coding ataupun bahasa pengetesyaraan kita iaitu Python. Okey, so untuk struktur kawalan ini, saya akan bagi tugasan, namun saya akan maklumkan apabila tugasan telah diberikan. Okey. Namun saya akan beri tugasan bila setelah saya beri, saya akan maklumkan kepada anda di dalam grup nanti. Okey. So, sekiranya ada sebarang permasalahan, anda boleh maklumkan kepada saya nanti. Okey? Alright, boleh tak? So, ada apa-apa sebarang persoalan kita saja. Okey? Kalau ada sebarang masalah, boleh maklumkan ataupun boleh tanya saya secara personal. Namun latihan saya akan berikan nanti. Okey? Kerana untuk struktur kawalan ini memang perlukan banyak anda melakukan amal di komputer untuk anda nampak bagaimana bentuk output ataupun bagaimana menulis bahasa pengetesyaraan yang betul. Sekiranya anda ingin mencari rujukan yang lebih lebih bagus, okey, anda boleh pergi ke W3 School. Okay, pergi ke laman web W3 School, dia menerangkan lebih mendalam dan lebih terperinci mengikut bahasa pengetesyaraan yang dikendaki. Misalnya Python, anda boleh pergi pilih kepada bahasa pengetesyaraan Python, dia akan terangkan kepada anda satu persatu. Namun, anda perlu lebih kreatif apabila melakukan yang lengkap di mana tempat yang bersesuaian untuk anda masukkan. Okay, seperti dalam buku teks sebenarnya, dia tunjuk memang untuk seperti untuk anda belajar. Maksudnya dia hashtag tu untuk anda lebih faham. First, kita buat apa? Isytiharkan. Second, hashtag. Kita buat apa? Kita masukkan dalam satu bahagian itu. Kalau nak buat pengiraan, hashtag pengiraan apa. Dan dalam buku teks lebih bagus kerana dia menerangkan one by one. Okay, tapi kalau anda yang ingin lebih ke depan, anda boleh rujuk dalam W3 Schools nanti. Okay, so the next class, okay, untuk hari ini itu saja. So next class, kita akan kita akan pergi kepada tajuk seterusnya, iaitu apa ya? Kita lihat. Tajuk seterusnya adalah struktur kawalan ulangan dalam penyelesaian masalah. Okay, kita dah struktur kawalan ni kan? Sorry. Okay, menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod arahan. Sebab itu, anda perlu, sebab saya sendiri membina nota ini, saya cuba apa yang paparkan di dalam buku teks. Okay, so daripada situ kita boleh tahulah sebenarnya apa kesalahan ataupun apakah kemungkinan yang kita ralat-ralat yang boleh terdapat di dalam coding. Mungkin anda dah rasa anda telah ikut buku teks, tapi sebenarnya mungkin kesilapannya hanya kecil, mungkin tak ada nota bertindih, tanda koma. So anda perlu cuba apa sahaja contoh di dalam buku teks, anda perlu cuba untuk mengelakkan ralat yang akan berlaku pada coding apabila anda menaipkan bahasa pengetesyaraan tersebut. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. So I will see you on next week on Tuesday. Okay, sebarang perubahan saya akan maklumkan dari masa ke semasa di dalam grup nanti. Okay, so kalau ada tugasan yang dah siapa yang baru masuk, tolong buat tugasan tersebut kerana tugasan yang diberikan adalah mengikut PBD, kerana kita tidak pasti lagi sama ada anda bersekolah ataupun tidak tahun ini ataupun semua bagaimana penilaiannya. So masa ni buat sahaja PBD yang tu. The latest one saya akan bagi. Alright, so see you next week. Bye bye.